warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam video yang seterusnya. Kenapa saya menunjukkan gambar belalang? Sebenarnya ada kaitan dengan video di PC kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan penggunaan peribahasa dalam karangan. Kenapa belalang ini ada di atas dashboard kereta saya? Jawabnya begini, sebenarnya belalang ini terbang ke tingkap cermin kereta saya. Jadi saya pun memasukkannya dan meletakkan di atas dashboard kereta saya. Apakah peribahasa yang boleh dikaitkan dengan belalang? Ya, betul. Jawapannya, lain padang, lain belalang, yang bermaksud adat dan kebudayaan berbeza antara negara. Tajuk kita pada hari ini iaitu penggunaan peribahasa dalam karangan. Sebelum saya meneruskan perbincangan dengan lebih lanjut lagi, izinkan saya untuk menjelaskan objektif yang terdapat dalam tajuk kita pada hari ini. Pertama, murid akan dapat mengenal pasti contoh-contoh peribahasa mengikut tema, dan kedua, murid dapat mengaplikasinya dalam karangan. Contoh peribahasa yang sesuai digunakan di dalam karangan ialah yang pertama, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Bermaksud, tidak kira betapa mewah negara orang, namun negara sendiri juga yang lebih baik. Peribahasa ini sesuai digunakan bagi tema warisan bangsa. Seterusnya, contoh peribahasa yang kedua, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Maksudnya, budi baik seseorang tidak dapat dibalas dengan wang dan harus diingat seumur hidup. Peribahasa ini sesuai digunakan bagi tema budi. Contoh peribahasa yang ketiga ialah ingat sebelum kena, jimat sebelum habis, bermaksud sentiasa beringat dan berhati-hati supaya tidak terpedaya. Peribahasa ini sesuai bagi tema amalan menabung. Contoh peribahasa yang keempat pula, ikut hati mati, ikut rasa binasa, ikut nafsu lesu. Bermaksud, orang yang mengikut hawa nafsu akan musnah akhirnya. Peribahasa ini sesuai bagi tema hemah berbelanja. Contoh peribahasa yang kelima ialah kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Bermaksud, pendapatan cukup untuk hidup sahaja. Peribahasa ini sesuai untuk tema kesempitan hidup. Contoh peribahasa yang keenam ialah kalah jadi abu, menang jadi arang. Bermaksud, tiada yang kalah atau menang dalam sesuatu pergaduhan kerana kedua-dua pihak menanggung kerugian. Peribahasa ini sesuai bagi tema perjuangan. Contoh peribahasa yang ketujuh, kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Bermaksud, kepandaian atau kebolehan bukan pada orang tua sahaja tetapi ada juga pada orang muda atau kanak-kanak. Peribahasa ini sesuai bagi tema persaingan. Seterusnya, contoh yang ke-8, kecil tapak tangan, nyiru ditadahkan. Bermaksud, sangat berbesar hati kerana nasihat atau bantuan orang lain. Peribahasa ini sesuai bagi tema karangan budi. Contoh peribahasa ke-9 ialah kuman di seberang laut tampak, gajah di pelupuk mata tiada tampak. Bermaksud, nampak kesalahan orang lain tetapi kesalahan sendiri tidak disedari. Peribahasa ini sesuai bagi tema kesalahan ataupun keinsafan. Seterusnya, contoh yang ke-10 ialah bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Bermaksud, manusia bersatu iaitu sebulat suara kerana bermuafakat. Peribahasa ini sesuai bagi tema kerjasama. Baik, seterusnya contoh peribahasa yang ke-11.
lain lubuk, lain ikannya. Peribahasa lain yang sama maksud dengan peribahasa ini ialah lain padang, lain belalang. Bermaksud, adat dan kebudayaan berbeza antara negara. Peribahasa ini sesuai digunakan bagi tema warisan. Seterusnya, untuk contoh yang ke-12. Lain orang yang makan nangka, lain orang yang kena getahnya. Bermaksud, orang lain yang melakukan kesalahan, orang lain pula yang menanggung akibatnya. Peribahasa ini sesuai digunakan bagi tema keinsafan atau kesalahan. Contoh peribahasa yang ke-13 ialah laut yang mana tidak berombak, bumi yang mana tak ditimpa hujan. Bermaksud, manusia mana yang tidak pernah melakukan kesalahan. Peribahasa ini sesuai digunakan bagi tema kesalahan atau keinsafan. Contoh peribahasa yang ke-14 pula, lembu punya susu, sapi dapat nama. Bermaksud, orang lain yang bekerja, orang lain pula yang mendapat nama. Peribahasa ini sesuai digunakan bagi tema persaingan atau perjuangan. Contoh peribahasa yang ke-15, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Bermaksud, jika mempunyai cita-cita, seseorang akan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Peribahasa ini sesuai bagi tema usaha atau kerajinan. Contoh yang ke-16 pula, gajah mati meninggalkan tulang, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Bermaksud, jasa dan nama baik seseorang yang mati akan dikenang juga. Peribahasa ini sesuai bagi tema persaingan atau perjuangan. Contoh peribahasa yang ke-17, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Bermaksud, sabar dan tekun mengerjakan sesuatu, akhirnya berjaya juga. Peribahasa ini sesuai bagi tema usaha atau kerajinan. Seterusnya, contoh ke-18, masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang lembu menguak. Bermaksud, menyesuaikan diri dengan tempat dan keadaan. Peribahasa ini sesuai bagi tema warisan atau kebudayaan. Baik, seterusnya, contoh peribahasa yang ke-19, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Bermaksud, jika berhendakkan sesuatu, akan berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi jika tidak mahu membuat sesuatu pekerjaan, berbagai-bagai alasan boleh diberikan. Peribahasa ini sesuai digunakan bagi tema usaha atau kerajinan. Dan peribahasa yang terakhir, yang ke-20, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bermaksud, tingkah laku guru akan menjadi ikutan murid. Peribahasa ini sesuai digunakan bagi tema contoh dan teladan. Setakat ini saja perkongsian kita untuk kali ini. Diharapkan semua murid dapat menggunakan teknik ini dalam menulis karangan dengan menerapkan penggunaan peribahasa dalam karangan masing-masing. Sekian, terima kasih.